Hai semuanya, berjumpa lagi dengan Cikgu Penny dalam Sains Tingkatan 4, Bab 4, Teknologi Hijau dalam Melestarikan Alam, topik 4.2 iaitu Sektor Tenaga. Dalam topik ini nanti kita akan belajar yang pertama, memerihalkan isu sosiosaintifik, yang kedua, menerangkan isu sosiosaintifik dalam sektor tenaga, dan yang ketiga, mewajarkan aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosiosaintifik sektor tenaga. Kadar pertambahan penduduk yang pesat menyebabkan berlakunya peningkatan dalam segala keperluan hidup. Perkara ini telah memberikan kesan secara langsung terhadap alam sekitar dan alam semula jadi sehingga berlaku pelbagai isu sosiosaintifik. Apakah isu sosiosaintifik? Isu sosiosaintifik ialah masalah terbuka yang merupakan isu sosial kontroversi yang boleh dikaitkan dengan sains dan menekankan aplikasi moral dan saintifik kepada situasi dunia sebenar. Raja ini menunjukkan beberapa isu sosiosaintifik berkaitan dengan alam sekitar yang berlaku pada hari ini. Yang pertama adalah pemanasan global, yang kedua pencemaran udara, yang ketiga pembuangan sisa tidak terancang, yang keempat pencemaran air, dan yang kelima penebangan hutan. Isu sosiosaintifik timbul disebabkan oleh aktiviti yang dilakukan oleh manusia. Kesan daripada aktiviti manusia ini menyebabkan fenomena perubahan iklim akibat pembebasan gas rumah hijau. Kesan rumah hijau mengakibatkan kemarau, banjir kilat, peningkatan suhu bumi, ribut taufan dan kemusnahan biodiversiti. Mari kita lihat dengan lebih terperinci berkenaan isu sosiosaintifik dalam sektor tenaga. Penggunaan sumber tenaga tidak boleh baharu seperti petroleum, arang batu dan gas asli meningkat setiap tahun mengikut kadar keperluan setiap negara di dunia. Jika keadaan ini berterusan, tidak mustahil sumber bahan api fosil akan habis. Pembakaran sumber bahan api fosil menghasilkan gas rumah hijau seperti karbon dioksida yang banyak dan hal ini menyebabkan berlakunya pemanasan global yang semakin kritikal. Kesan pembakaran bahan api fosil juga menyumbang kepada perubahan iklim yang ekstrim sehingga menyebabkan berlakunya kemarau panjang dan pelbagai lagi bencana alam. Mari kita lihat aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosiosaintifik sektor tenaga. Sektor tenaga menitik beratkan beberapa perkara memandangkan sektor ini merupakan sektor yang paling utama dalam teknologi hijau. Terdapat dua perkara yang dititik beratkan dalam teknologi hijau bagi menangani isu sosiosaintifik berkaitan dengan sektor tenaga, iaitu cara tenaga itu dijanakan atau dibekalkan. Yang kedua, kecekapan penggunaan dan agihan tenaga yang dihasilkan. Mari kita lihat raja ini yang menunjukkan beberapa contoh tenaga boleh baharu yang boleh dibangunkan untuk menggantikan penggunaan bahan api fosil. Terdapat 4 contoh tenaga boleh baharu yang boleh dibangunkan untuk menggantikan penggunaan bahan api fosil. Yang pertama adalah sumber tenaga angin, yang merupakan sumber tenaga bersih yang boleh menggantikan penggunaan sumber bahan api fosil pada masa hadapan. Yang kedua adalah sumber tenaga solar, yang juga merupakan antara sumber tenaga boleh baharu yang berpotensi dibangunkan memandangkan negara kita menerima cahaya matahari yang cukup sepanjang tahun. Kemudian yang ketiga adalah sumber tenaga geoterma yang juga menjadi tenaga alternatif yang sesuai menggantikan penggunaan bahan api fosil. Namun faktor geografi yang sesuai menjadi keutamaan sumber ini. Dan yang terakhir adalah sumber tenaga hidro yang merupakan sumber tenaga boleh baharu yang kini menjadi antara sumber tenaga utama dunia untuk penjanaan tenaga elektrik. Empangan Kenyir di Terengganu merupakan contoh empangan hidroelektrik terbesar di semenanjung Malaysia. Empangan ini mengawal limpahan air banjir serta menjana tenaga elektrik di negara kita. Tahukah kamu bahawa di negeri Sarawak terdapat beberapa buah empangan hidroelektrik? Antaranya adalah empangan Batang Air, empangan Bakun dan empangan Murum. Dan tahukah kamu bahawa empangan Bakun adalah empangan yang terbesar di negara kita? Berdasarkan teknologi hijau, dengan memperkasakan penggunaan tenaga boleh baharu ini, kita dapat mengurangkan kandungan gas karbon dioksida di dalam udara. Hal ini secara tidak langsung dapat mengurangkan kesan rumah hijau dan juga perubahan iklim yang membawa kepada masalah-masalah seperti kehabisan sumber bahan api fosil, pemanasan global dan juga kemarau panjang serta pelbagai lagi bencana alam. Selain penggunaan tenaga boleh baharu, kempen amalan kecekapan tenaga secara holistik yang turut disarankan dalam pelaksanaan teknologi hijau sedikit sebanyak telah memberikan kesedaran kepada pengeluar barang elektrik supaya menghasilkan peralatan yang cekap penggunaan tenaganya. Pengguna juga disarankan
pelajaran supaya berjimat cermat dalam penggunaan tenaga elektrik. Antaranya seperti menutup suis peralatan elektrik apabila tidak digunakan, menetapkan suhu penyaman udara di rumah dan pejabat pada 24 darjah Celsius hingga 25 darjah Celsius serta menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga. Sekian dulu topik 4.2 pada kali ini. Berjumpa lagi dalam pelajaran yang akan datang iaitu 4.3 sektor pengurusan sisa dan air sisa. Jumpa lagi, semoga sihat selalu.